Lebih 10,000 penduduk di daerah kecil Pagalungan, Nabawan menikmati kemudahan jalan raya yang selesa dengan siapnya projek naik taraf jalan Sepulut ke Pekan Pagalungan sejauh 38 km. Adun Nabawan Datuk Gani Yassin berkata, projek naik taraf menerusi peruntukan Kerajaan Persekutuan itu sememangnya dinantikan penduduk sejak berpuluh tahun. Kemudahan jalan raya itu juga membolehkan pelbagai pembangunan mega dapat dibangunkan di daerah kecil Pagalungan sekaligus akan meningkatkan lagi sosioekonomi penduduk. Kita amat menghargai untuk kemudahan dan juga untuk kita merancangkan untuk membangunkan khususnya daerah kecil Pagalungan inilah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan sistem tagal tradisi Kampung Sikait dan Sumolombom Pagalungan di Nabawan. Sedikit sebanyak daerah kecil Pagalungan telah bertemu dengan daerah-daerah lain dan tidak sudah dianggap sebagai daerah yang terputus hubungan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada yang berhormat Datuk Ato dan seterusnya kepada pemimpin-pemimpin terdahulu. Projek menaik taraf jalan dari Sepulut ke Pekan Pagalungan menelan kos kira-kira RM380 juta kini mencapai lebih 90% siap. 35 masjid dan surau di kawasan Dun Pitas masing-masing menerima sumbangan wang ihsan RM1,000. Sumbangan itu bagi memastikan umat Islam dapat menyambut bulan Ramadan dengan lebih meriah dan selesa. Adun Pitas Dato' Seri Dr. Rudi Awah berkata inisiatif itu merupakan program tahunan yang telah dilaksana sejak 4 tahun lalu. Satu, cara kita berkongsi pada semua apa juga perayaan yang akan tiba, terutama sekali bulan Ramadan ini yang satu bulan yang amat-amat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Dewan Terbuka Masjid Al-Amin Pitas dan penyampaian wang ihsan kepada masjid dan surau kawasan Dun N3 Pitas di Pitas. Datuk Seri Dr. Rudi turut mengumumkan peruntukan tambahan bagi program berbuka puasa di 10 pusat daerah mengundi di Pitas serta penganjuran aktiviti memasak dan mengagihkan bubur lambuk. Sementara itu, bantuan berbuka puasa berjumlah lebih RM27,000 disalurkan ke masjid dan surau di kawasan Sepanggar sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Pengarah Pusat Khidmat Parlimen Sepanggar, Asim Jamat, mewakili Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmud. Inisiatif tahunan itu bagi membantu masjid dan surau di kawasan tersebut mempersiap kelengkapan yang diperlukan bagi pelaksanaan sebarang aktiviti bersama masyarakat setempat. Untuk dimanfaatkan untuk mengeratkan silaturahim di bulan yang mulia ini dan mengadakan sedikit sebanyak aktiviti dan jamuan berbuka puasa ke, bersahur ke bersama-sama dengan warga lokaliti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas penyerahan sumbangan di Surau Ahraman, Kampung Tubuh Rampayan menggatal. Sebanyak 35 buah masjid dan 26 buah surau di kawasan Sepanggar bakal menerima manfaat daripada sumbangan ini. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Itulah yang diterjemah penduduk Kampung Rampayan Laut Menggatal dalam melestari warisan dan seni budaya tradisi nenek moyang agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Wartawan Doni Jom menyelami semangat muafakat masyarakat kampung menerusi amalan migang dalam bahasa Bajau atau kenduri sekampung. Tradisi migang ini biasanya diadakan seminggu sebelum tibanya Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, keluarga Matlan Marasin dan isteri Rosna Oyok tidak ketinggalan menyediakan juada makanan untuk bersama-sama memeriahkan tradisi migang ini. Setiap keluarga biasanya akan menyediakan 2 jenis juada atau lebih mengikut kemampuan masing-masing. Hidangan berisi nasi, lauk pauk dan buah-buahan diletakkan di atas talam sebelum ditutup menggunakan dulang yang disebut tenduang. Penyediaan yang wajib kami sediakan ialah inti. Inti diperbuat daripada kelapa dan kami goreng
goreng tanpa minyak. Itu satu. Dua, pisang. Pisang sama juga kami goreng juga. Dan telur. Telur sama juga begitu juga. Itu wajib setiap tahun kalau kami megang, itu wajib kami sediakan. Masyarakat kampung terutama anak-anak muda kemudiannya bergotong royong mengangkat juada ke lokasi terpilih dalam suasana harmoni dengan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Migang yang diadakan di Balai Raya Kampung Rampayan Laut kali ini berjaya mengumpul 543 juada makanan. Migang ini adalah untuk kita sama-sama berkumpul, berharmoni bersama penduduk kampung dan juga kita dapat mengeratkan silaturahim serta kita dapat bersama-sama menyediakan juada kepada penduduk kampung secara amnya dan juga tetamu-tamu yang datang. Modernisasi tidak menghalang masyarakat Bajau ini menjulang seni budaya agar tidak terhakis, sebaliknya terus dilestari. Jadi dia unik. Saya pergi tempat lain tidak adalah migang ni. Migang ni kalau kita buat satu kesimpulan adalah satu konsep gotong royong lah. Gotong royong di mana kita takkan biasa satu rumah buat kunduri arwah. Jadi disatukan, ini ibarat orang kata gotong royong lah. Silaturahim itu wujud secara tidak langsung, ianya mengeratkan silaturahim lah di kalangan penduduk itu dan begitu juga di kalangan anak-anak muda yang saya rasa acara ini InsyaAllah dapat diteruskan untuk jangka masa yang panjang. Sebelum Ramadan menjelang, inilah suasana seperti ini dan pada saya merupakan secara pribadi merupakan satu majlis yang sangat ditunggu-tunggu dan satu majlis yang di mana kita akan berjumpa ramai masyarakat di kampung ini yang akan balik untuk menghadiri majlis ini. Turut menyentuh perasaan, tradisi ini memberi peluang kepada penduduk kampung yang kurang berkemampuan untuk menikmati hidangan disediakan keluarga berkemampuan. Dengan matlamat memperkukuhkan persaudaraan dan meraihkan kepelbagaian, acara migang ini wajar diteruskan untuk generasi akan datang selain boleh dijadikan sebagai tarikan pelancong. Doni Ijom, RTM. Majlis Tindakan Pengguna Negeri MTPN Cawangan Sabah membuat laporan polis terhadap pemilik akaun Facebook penjaga lebah atas tuduhan fitnah. Ini susulan hantaran yang dimuat naik akaun tersebut menuduh kaki tangan serta MTPN sebagai sebuah agensi penipu serta mengambil kesempatan daripada masyarakat. Yang di-Pertua MTPN Cawangan Sabah Kevin Law Kian Min berkata, tuduhan tersebut telah pun mencemarkan nama baik MTPN serta memberi imej negatif kepada masyarakat terhadap agensi itu. Bercakap kepada media, beliau berkata, laporan turut dibuat kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC bagi menyiasat pemilik akaun berkenaan kerana menyebarkan fitnah dan berita palsu di media sosial. MTPN merupakan agensi badan bukan kerajaan NGO yang ditubuhkan untuk membantu masyarakat dalam pelbagai aspek seperti kebajikan, pendidikan dan pembangunan ekonomi. Seramai 70 penggerak sukan permotoran Sabah menyertai program Town Hall Anjuran Pesuruhjaya Sukan PJS di Putatan. Sesi itu membincangkan garis panduan penganjuran pertandingan sukan permotoran termasuk pematuhan Seksyen 33 dan Seksyen 36 Akta Pembangunan Sukan. Pesuruhjaya Sukan Malaysia Suhardi Alias berkata, turut dibincangkan aspek keselamatan dan yuran kelulusan yang ditetapkan Motorsport Association of Malaysia MAM. Kesemua penggiat sukan pemotoran di negeri Sabah agar mereka dapat diwakili oleh satu badan yang mendapat sokongan semua untuk rejuvenate sukan pemotoran di negeri Sabah. Sementara itu, Pesuruhjaya Sukan Rantau Sabah Sempini Langiton memberitahu perbincangan dengan Persatuan Sukan Pemotoran akan diadakan bagi memperkukuh tabir urus dan gerak kerja pembangunan sukan di Sabah. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.